Okay, kita dah live. Anak cuba share benda ni ke orang ramai tu. Anak cuba share benda ni ke orang ramai tu. Jauh lagi pokok. Masuk ada tak? Masuk live ke share. Online dah. Okey. Mangkap dia. Selamat. Jadi anak cuba share ke orang tu. Okay dah duk. Anak rasa kita boleh start kot. InsyaAllah. Okay. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, page Neo Melayu akan mengadakan satu wacana berkenaan perselisihan di antara kaum muda dan kaum tua di Nusantara. Jika kita melihat dari sudut keagamaan di Malaysia, banyak perdebatan-perdebatan yang berlaku seperti maulid, seperti bid'ah hasanah. Kesemuanya bermula daripada perselisihan di antara kaum muda dan kaum tua. Dan kita juga mendapati bahawa kaum muda dan kaum tua juga tidak juga memberi implikasi dalam agama, namun mereka juga memberi implikasi di dalam sosiologi dan politik orang Melayu itu sendiri. Jadi pada hari ini saya menjemput kedua panel iaitu Ustaz Piyu Faiz Hafizuddin dan Ustaz Zahiruddin Zabidi untuk sama-sama kita membincangkan wacana ini secara damai dan santai. Jadi kita mulakan dengan orang tua dululah, kita utamakan yang tua tu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz Piyu Faiz, apakah tradisi dan pemikiran kaum tua di Nusantara ini? Tapi segi pemikiran Ustaz lagi tua lagi kot. Okey, jadi kita jemput Ustaz Piyu Faiz untuk menerangkan tradisi dan pemikiran kaum tua di Nusantara ini. Dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, yang dikasihi lagi dihormati moderator Saudara Iqbal Haras selaku tuan rumah sahibul bait bagi page Neo Melayu, dan saudara panel saya yang kali pertama berdiskusi dalam satu majlis tapi dengan secara online lah, dengan secara live kerana kita di dalam musim PKPB ni, dalam suasana COVID ni. Saudara Al-Fadil Ustaz Zahiruddin Zabidi. Tradisi kaum tua, digelarkan kaum tua ni kerana terlebih dahulu yang bertapak Islam secara tradisional yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah yang datang daripada Arab, daripada Gujarat, tradisi pondok, tradisi talaqi, itu dikatakan tradisi orang panggil kaum tua. Disebut kaum tua ni kalau mengikut almarhum Tuan Guru Haji Hashim, kaum tua ni artinya bertua. Kaum muda ni artinya mudah. Itu kalau selalu dulunya di Pondok Pasir Tumbuh tu begitulah.
yang almarhum Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh duk sebut kepada para pelajar. Baik, tradisi, maksud yang dikatakan tradisi di sini mungkin kita kata prinsip lah, prinsip kaum tua. Kalau kita tengok di tanah Melaya dulu, dan sebenarnya sama saja di Indonesia, di semenanjung tanah Melayu, di Sumatera, kalau kaum tua ni memang ada orang panggil prinsip-prinsip yang kita kata khatul ahmar, garis merah yang tak boleh dilanggar. Kalau kita di tanah Melayu ni satu tokoh yang dihormati iaitu Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim yang lebih dikenali dengan Syekh Abdullah Fahim, mufti ataupun Syekhul Islam yang pertama negeri Pulau Pinang. Beliau telah menggariskan dalam satu wasiat beliau iaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semelaya ini dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri hingga raja-raja sekalian mereka bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i ijma'an. Tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Yahrumu kharqul ijma', haram mencarikan ijma'. Apabila ambil mereka itu hukum-hukum fiqh Syafi'i daripada kitab Tuhfah Ibn Hajar Al-Haytami dan kitab Nihayah Imam Ramli hingga kitab Al-Um dan mukhtasaratnya dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Sabil Al-Muhtadin dan Bughyatul Tullab dan Matla'ul Badrain dan lain-lainnya. Usuluddin atas perjalanan Abil Hasan Al-Asy'ari dan diambil daripada syuruh dan hawashi Ummul Barahid dan Jauharatut Tauhid dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Ilmu tasawuf atas perjalanan Al-Imam Al-Ghazali diambilkan daripada Minhajul Abidin, Ihya'i Ulumiddin dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti Syiar As-Salikin. Maka ini kitab-kitab dan seumpamanya segala hukum dalamnya kesemuanya mustambat daripada Al-Quran dan hadis yang dihalusi dan ditapis oleh ulama ajillah. Diamal dengan dia sudah lebih daripada 1000 tahun dan diterjemah kepada bahasa Melayu beratus-ratus tahun. Ini kalau kita lihat dalam wasiat tersebut berarti prinsip kaum tua tu mestilah agamanya bermazhab. Dikatakan bermazhab tu kerana apa? Mengikut pandangan ulama. Mazhaba ilaihi. Pendapat yang diperjalani oleh ulama. Kalau di dalam ilmu fiqh digunakan Syafi'iyah. Tidak semestinya Imam Syafi'i sendiri tetapi ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i. Kerana tradisi bermazhab ni ada orang panggil mujtahid, pangkat-pangkatnya, itu panjanglah. Kemudiannya di dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu akidah diikut bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di dalam ilmu tasawuf diikut Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali dan sebagainya lah daripada turuqus sufiyah mu'tabarah. Jadi ini prinsip. Kerana apa? Kerana di pendapat kaum tua, kita mengikut ulama ni berarti kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti kita mengikut ulama, kita tidak mengikut Nabi. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi segala para nabi, sekalian para nabi, terlebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak timbullah isu kenapa kita tidak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bermazhab Syafi'i, Nabi Muhammad tak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa kita tak ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tak ikut mazhab Syafi'i. Jadi itu tidak boleh diisukan kerana apa? Kerana Nabi SAW ni ialah asal bagi syariah. Syariat secara majazinya. Maka bukan Nabi itu kena mengikut Imam Syafi'i atau Nabi kena ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i dan para ulama itu mengikut bagi Nabi. Berarti apabila kita mengikut alim ulama, dengan secara automatiknya kita mengikut Nabi SAW. Jadi itu prinsip asas kaum tua. Itu yang dikatakan prinsip asas kaum tua. Kemudian
di dalam perjalanannya ada orang panggil di mana-mana madrasah, di mana-mana aliran pun ada mutasyaddid, ada yang ekstrim dan ada yang mutasahil, ada yang mutawassit. Itu sudah menjadi kebiasaan lah. Nah, sudah menjadi kebiasaan. Baik. Mungkin itu kok yang dimaksudkan. Soalan yang tanya prinsip kaum tua. Betul kan? Betul Ustaz. Jadi betul Ustaz. Ya. Baik, jadi seperti kita tahu kaum tua ni dia adalah kaum tradisi lah yang mana mereka ni berpegang kepada mazhab Syafi'i kerana ulama-ulama yang menyebarkan Islam ke tanah Melayu, ke Pulau Melayu, ke Nusantara ini bermazhabkan Syafi'i. Jadi kepada Ustaz Zahiruddin Zabidi, kita tahu kaum tua ni orang asal lah, orang yang ada agama ni, kitab-kitab ni secara asal. Jadi kaum muda ni bagaimana? Macam mana boleh timbul orang muda ni dia tiba-tiba boleh muncul ya. Jadi boleh Ustaz terangkan tentang sejarah pemikiran dan tradisi kaum muda pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahibul fadilah, saudara panel Ustaz Ahmad Faizuddin ataupun PU Faiz, dan juga saudara pengurusi saudara Iqbal. Terima kasih atas jemputan dan kepercayaan untuk membincangkan isu yang sebenarnya sudah lapuk lah sebab dia barang sejarah, sebab dah lama Tapi penting untuk diingati dan diberi perhatian. Baik, saya terus kepada soalan. Saya sangat tertarik dan juga setuju dan juga jelas dengan penjelasan oleh Ustaz Faiz tadi. Tapi apa yang menariknya, beliau juga menyebutkan di sana dalam mana-mana firqah ataupun aliran jamaah pasti ada yang mutasahil, mutawassit dan juga yang ghulu ataupun melampau dan seumpamanya. Dan di sinilah kaum muda, kalau yang kita namakan kaum muda itu, sebab paling tidak Iqbal, kaum muda ni ada tiga kelompok yang kita mesti tengok yang mana yang kita nak allocate kaum muda yang kita nak bincang pada malam ini. Menurut Profesor Emerita Datuk Dr. Ahmad Adam, kaum muda itu sebenarnya merujuk kepada permulaan seorang tokoh yang bernama Dr. Bai Batubara, seorang tokoh Minang yang berjuang menentang Belanda pada masa itu. Dan beliau antara yang terawal menubuhkan akhbarnya sendiri dalam bahasa Minang untuk menentang Belanda. Itu konteks kaum muda yang Profesor Ahmad Adam cuba angkat. Maksudnya bukan isu agama lagi, tapi isunya nak tentang Belanda. Dan ramai orang tua, kaum tua masa itu tidak setuju kerana bersikap lembut dan juga bersikap lunak dengan Belanda ketika itu. Namun kaum muda yang kita sedang bincang ini lebih kepada dinisbahkan satu gerakan yang kemudian dinamakan sebagai Muhammadiyah lah, yang ditubuhkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yang merupakan rakas guru kepada pendiri Nahdlatul Ulama juga, iaitu Kiai Hashim Asy'ari, iaitu kedua-duanya murid kepada Syekh Ahmad Khatib, Syekhul Masyaikh, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cumanya ketika beliau di Mekah menjadi anak murid kepada Kiai Ahmad Khatib Minangkabawi, sudah kelihatan jalur-jalur pemikiran beliau itu tidak seperti mana lain. Gitu ya. Jadi ketika berada di sana, kita kena faham di Mesir ketika itu sedang berlakunya satu gerakan Islah dan Tajdid ataupun gerakan Pan-Islamism yang dibawa oleh Jamaluddin Afghani, Abduh dan Rashid Ridha. Sedang giat di sana. Dan mereka telah mengeluarkan satu majalah yang bertajuk Al-Manar, yang mana Al-Manar ini telah sampai ke Mekah, dan Syekh Ahmad Khatib ataupun anak murid antara mereka membaca dan terpengaruh dengan idea-idea seruan-seruan daripada gagasan Pan-Islamism, iaitu yang pertama menentang khurafat. Pada mereka, umat Islam mundur dan masih lagi dibelenggu oleh penjajah adalah kerana pertama mereka tidak
tidak menggunakan akal dengan maksimum. Mereka telah menjadi seorang kaum yang terpengaruh ataupun yang telah menjadi taklid buta. Mereka menjadi sangat dibiarkan dengan pengaruh khurafat yang begitu lama. Mereka juga masih mengamalkan tahyul yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang, dan mereka juga terlibat dengan benda-benda gitu. Jadi seruan pan-Islamism yang kaum muda terpengaruh daripada daripada Jamal Afghani, Abdul dan seumpamanya, adalah kerana nak menyeru kebangkitan ummah yang ketika itu dilihat terlalu lama membeku di bawah penjajah, kerana ketika itu seluruh dunia Islam termasuk alam Melayu dijajah. Jadi macam mana nak angkat yang namanya orang Islam ni, bangsa masing-masing, supaya bangkit. Jadi di sini dilihat perlunya satu pembaharuan, islah dan tajdid untuk mencetuskan gerakan ataupun, dan ia mesti bermula dengan membebaskan akal daripada belenggu taklid buta, muqallid amma. Jadi sikit sebanyak Syekh Ahmad Khatib, anak murid dia iaitu Haji Rasul, dan sebelumnya lagi Kiai Ahmad Dahlan, membawa balik gagasan itu ke Yogyakarta dan mula menubuhkan Muhammadiyah untuk menyeru seruan-seruan tersebut kepada masyarakat yang dilihat walaupun kuat Islamnya, kuat dari sudut akidahnya, kuat dari sudut amal solehnya, tetapi dalam masa yang sama tidak meninggalkan khurafat, tahyul, segala bomo, pawan, dukun dan seumpamanya. Jadi di sini berlaku percampuran, dalam istilah kita panggil sinkretisme. Jadi itulah asas utama sebelum mereka terlibat dengan politik. Gerakan yang dinamakan kemudian dengan kaum muda oleh orientalis, mereka tak pernah gelarkan diri mereka kaum muda sebenarnya, ya Iqbal, tapi diberi nama dan akhirnya menjadi satu jenama gitulah. Tapi asasnya mereka nak bawa satu pembaharuan untuk membebaskan, angkat balik umat Islam yang terbelenggu lama pemikiran mereka sehingga hanya seakan ikut sahaja penjajah di seluruh dunia Islam ketika itu. Jadi pada idea gerakan pembaharuan ataupun islah dan tajdid ini, mereka fikir perlu bebaskan akal supaya bebas dulu daripada taklid amma, dan juga kena lawan khurafat, tahyul, perkara-perkara mistik daripada bangsa masing-masing, supaya nanti dah terbebas akal, mereka boleh berani bangun menentang penjajah itu. Itu asas prinsip bagaimana gerakan dakwah itu bermula. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zairuddin. Jadi berdasarkan apa yang saya faham lah, poin Ustaz Zairuddin Zabidi adalah bahawa kaum muda ini muncul adalah reaction kepada penjajahan, yang mana mereka melihat umat Islam di zaman pembekuan. Jadi mereka cuba untuk mencari apa puncanya, dan mereka mula merasakan amalan-amalan orang Melayu yang khurafat, yang tidak terbuka kepada teknologi itu sebagai satu benda yang harus dibetulkan. Dan mereka juga terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran orang yang dianggap pembaharuan lah, seperti Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abdul serta Rashid Rida. Baiklah, soalan ketiga saya kepada kedua panel lah. Kita dah tahu apa asas pemikiran kaum muda dan kaum tua. Jadi kita seperti tahulah kaum muda dan kaum tua ni ada perselisihan di antara mereka. Mereka tidak hidup dengan aman. Mereka hidup dengan banyak jenis perdebatan, bahkan di Minangkabau, di Sumatera tu ada perang lagi. Jadi kita mulakan dengan kita mula dengan Ustaz Zairuddin lah, kita gele-gele lah. Apa pendapat Ustaz Zairuddin berkenaan perselisihan kaum muda dan kaum tua dari sudut pandang Ustaz Zairuddin? Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Permulaannya bila tadi mereka bereaksi kepada yang lunak dengan amalan-amalan kebiasaan masyarakat, yang pada pandangan kaum muda ketika itu bercampur aduk lah. Bukan bermaksud mereka ni tidak kuat Islam, bukan bermaksud masyarakat ataupun
masyarakat Nusantara ketika itu tidak kuat Islam, akidahnya tidak betul, tidak. Tapi masalahnya berlaku pencampuran dan ini satu fakta yang tak mampu kita nafikan lah. Semacam amalan-amalan mandi safar, macam-macam lah kalau kita nak sebut ya. Saya buat kajian khusus tentang perkara itu dan sebahagiannya masih ada hari ini di Malaya, alhamdulillah semakin kurang. Di Indonesia masih sangat banyak. Mandi safar memang masih diamalkan di sana. Dan kalau kita ke Jawa, adanya Islam kejawen, adanya Islam kiai, adanya Islam santri, dan ini satu kajian sosiologi, antropologi yang dibuat oleh sarjana daripada orientalis dan juga sarjana tempatan sendiri pun sudah sangat data-data itu sangat ampuh dan ada dan masih itu. Jadi reaksi kepada perkara itu, kaum tua dilihat lebih lunak. Para ulama tradisionalis, pondok dan seumpamanya, dilihat menyantuni masyarakat dengan lunak sehingga agak kurang tegas dalam bab-bab begini. Jadi di sini datangnya yang namanya Kiai Ahmad Dahlan dan juga gerombolan dia itu, kemudian balik pula Haji Rasul iaitu ayah kepada Hamka, melihat perkara ini harus diperbetulkan dengan lebih agresif. Dan apabila gerakan itu dimulai, dan of course lah macam kita di Malaysia, kita tengok sekarang pun bahasa-bahasa yang digunakan walaupun oleh orang saleh, tapi kadang-kadang yang mendengar yang tak puas hati itu dia akan terasa. Dia ada kasar dia, ada sinis dia, ada sindir dia. Dan of course ketika itu berlaku pertembungan dan yang paling utama pada saya, berlakunya satu kerisauan di pihak kaum tua tentang status quo yang mereka dah pegang begitu lama sebagaimana PU Faiz sebut tadi, bila mereka lah gerakan Islam yang pertama bertapak, dah hampir 1000 tahun kalau sehingga zaman kita ini, dan kemudiannya mula ada satu golongan yang mula mencabar mereka punya tradisi. Of course mereka akan tercabar. Dan yang paling penting, ketakutan untuk hilang status quo yang didokong oleh masyarakat dan didokong oleh pemerintah, waliul amri. Ini sangat penting. Mana-mana aliran yang mendapat dokongan waliul amri akan menjadi aliran perdana. Begitu juga Mu'tazilah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menjadi arus perdana kerana mereka mendapat mempengaruhi waliul amri ketika itu dan akhirnya mereka menjadi. Cuma situasi berbeza di Hindia Timur dengan Malaya, kerana kemudian Hindia Timur tidak ada sistem kesultanan, tapi di Malaysia masih ada sistem kesultanan. Dan ini yang agak berbezanya. Jadi pada pandangan saya, apa yang berlaku adalah reaksi permulaan pertelekahan ini kerana idea-idea kaum muda dan ia bersifat fiqhi. Kebanyakan isunya yang paling besar, Ayah Hamka terlibat dengan debat dan seumpamanya di Hindia Timur, di Minang adalah dalam isu talafuz niyah sahaja sebenarnya pada asal. Sehingga dia karang kitab, dia bergaduh macam-macam lah dan memang dahsyat lah Asalnya hanya kerana talafuz niyah sahaja. Sebagaimana yang diulang balik hari ini, alhamdulillah kita menikmatilah wacana orang alim ni. Saya sentiasa terbuka menikmati wacana-wacana orang alim, tapi akhirnya kita kena ada sikap yang mana kecenderungan kita lah. Tapi nak katanya bila munculnya kaum muda, Iqbal, kerisauan yang muncul oleh kaum so-called kaum tua yang established begitu lama adalah kehilangan perkara-perkara tadi. Dan of course, kalau kita pergi kalau saya tambah sikit lagi, kalau kita bawa satu idea baru ataupun mazhab yang berbeza dengan mazhab rasmi di Saudi sebagai contoh, mestilah reaksinya adalah sebagaimana kaum tua ketika itu. Macam mana kita bawa satu idea yang berbeza lah, tiba-tiba ada orang bawa idea yang berbeza ke Perlis. Of course lah reaksi pihak pemerintah ataupun waliul amri di Perlis adalah berbeza. Dan itulah situasinya kalau kita nak tengok gerombolan kaum muda yang semakin mendapat tempat agak memberi tentangan kepada kaum tua. Wallahu alam, mungkin Piu Faiz boleh respon lah daripada apa yang saya bentangkan. Baik, kita dah dengar daripada perspektif Ustaz Zairuddin. Sekarang kita dengar perspektif daripada kaum tua sendirilah, Ustaz Piu Faiz. Baik, pertamanya saya nak respon terhadap kenyataan daripada Al-Fadil Akhil Karim Ustaz Zairuddin yang pertama tadi, iaitu tentang melawan penjajah. Jadi
Untuk pengetahuan kita bersamalah, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, para penonton. Sebenarnya ketika mana telah runtuhnya, orang panggil hampir-hampir runtuhnya kerajaan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah di Turki, maka ketika itu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, yang lebih dikenali kalau di tanah Melayu kita dengan Tuk Faridah, atau di tanah Jawa dikenali dengan Tuan Ngawamil. Nah, ini telah mengambil sumpah daripada para pelajar, para penuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Dia panggil sumpah kemerdekaan. Ternyata dalam sejarahnya ada termaktub, tetapi kurang ditonjolkan, sehingga dikatakan hanya kaum muda yang memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajah. Sebenarnya tidak. Semuanya memperjuangkan kemerdekaan, sama ada kaum muda atau kaum tua. Baik. Di dalam satu buku yang ditulis oleh almarhum Ustaz Abdullah Shagir, Wan Abdullah Shagir, dan begitu juga ada di dalam kitab Kiai As'ad Syamsuri tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, memang sama detail sejarahnya, iaitu para pelajar yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah ketika itu mengambil sumpah kemerdekaan di depan multazam di Kaabah, iaitu sumpahnya untuk berjihad di jalan Allah bagi menjunjung kalimah Islam, persatuan umat Islam, dan menyebarkan ilmu agama murni untuk mencari redha Allah Ta'ala, bukan untuk mencari pangkat atau harta, dan memerdekakan negara masing-masing daripada belenggu penjajahan. Jadi kerana itulah, kalau kita tengok, ulama-ulama kaum tua ni lebih sudah pun mempunyai irsyad, atau kita kata sudah mengetahui bahawasanya nanti setelah berjaya kemerdekaan dicapai, maka tidak ada lagi sistem khilafah itu. Yang adanya adalah negara nation, negara bangsa, nation state kita kata. Maka kerana itu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU di Indonesia, itu pondoknya dan ulama-ulama kaum tua yang lainnya, pondoknya lebih dekat dengan nama tempat. Pondok Tebu Ireng, Pondok Tambak Beras, Pondok Lirboyo, Pondok Sidugiri, ini nama tempat. Dan ada nasyid yang dikarang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, iaitu nasyid Hubbul Watani Minal Iman. Kebangsaan, nasionalisme bahagian daripada keimanan. Begitu juga di tanah Melaya kita. Bila Syekh Abdullah Fahim pulang daripada Mekah, maka didirikan madrasah, namanya Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah, iaitu pondok atau sekolah kawasan bijaksana, kawasan orang yang cerdik pandai yang dibangsa kepada kebangsaan wataniyah. Begitu juga Tuan Guru Haji Muhammad Sulum, yang kuburnya tidak ada kerana dibunuh oleh askar Siam, dilempar dalam kisahnya, dilempar ke laut. Bila pulang daripada Mekah, mendirikan pondok yang dinamakan Madrasah Al-Ma'arif Wataniyah. Jadi dulunya wataniyah, kebangsaan ni sudah pun menjadi satu visi dan satu misi oleh tutup guru pondok, oleh kaum tua. Jadi pondok kebangsaan ni sudah lama dibuat. Itu maksudnya. Jadi soal kaum muda yang ingin keluar daripada belenggu penjajahan, sebenarnya itu satu daripada visi dan misi yang sama dengan kaum tua sebenarnya, kalau kita tengok. Sebab tu kalau di Indonesia, Muhammadiyah dan NU tu, Muhammadiyah tu mewakili kepada kaum muda lah, NU tu mewakili kepada kaum tua. Jadi mereka boleh duduk bersama pada titik yang satu visi, satu misi, iaitu apa? Untuk memajukan bangsa, memerdekakan bangsa daripada belenggu penjajahan. Itu sama. Cuma bezanya di tempat kita, oleh kerana kita ni berbeza penjajahan. Belanda menjajah Indonesia dan kita British. Jadi sebab tu kita tu lewat kemerdekaannya. Kerana apa? Kerana semangat kebangsaan tu memang sudah ada, tetapi bentuk penjajahan daripada Belanda dan British tu berbeza. Sebab itulah bila Malayan Union diperkenankan, barulah timbulnya persatuan yang nak kepada kebangsaan, mana nak kepada kemerdekaan. Jadi para alim ulama ketika itu bersatu padu
untuk bersatu dalam memperjuangkan bangsa, kemerdekaan bangsa tanah air. Tidak timbul isu kaum tua, kaum muda dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam sejarah lah, bersatu. Tetapi setelah itu ada isu-isu khilafiyah seperti Al-Fadil Ustaz Zahiruddin sebut tadi, iaitu beberapa isu-isu khilafiyah yang dibangkitkan oleh kaum muda seperti masalah Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah, masalah bank yang pertama pada hari Jumaat, masalah menyeru ma'asyiral muslimin, masalah Jumaat, masalah usolli, masalah sayyidina, masalah puasa pada bulan Ramadan, dan bagai lagi ada 15 masalah tawassul, masalah bertaklid dan sebagainya. Ini barulah menjadi polemik di antara kaum tua, kaum muda. Jadi sebab itulah setelah mana Parti Persatuan Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar ditubuhkan, jadi ulama ada melibatkan diri tu. Bahkan Syekh Abdullah Fahim sendiri sebagai ketua Biro Agama ketika itu. Kemudian setelah berlakunya orang panggil soal loteri kebajikan dan sebagainya, maka para alim ulama, baik kaum muda dan kaum tua yang berada dalam UMNO ketika itu, UMNO, bersepakat untuk mendirikan Persatuan Ulama di Tanah Melaya. Dan salah satu nama yang diletak, yang dicadang oleh Syekh Abdullah Fahimnya ialah Nahdlatul Ulama Melaya. Kerana apa nama Nahdlatul Ulama Melaya? Kerana kagum dengan sahabat seperguruan di Mekah iaitu Ki Hashim Asy'ari, yang berjaya mendirikan NU di Indonesia dan berjaya menghalang kerajaan Saudi daripada meruntuhkan makam hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dibuktikan dengan surat kiriman daripada pihak NU kepada Mamlakah Saudiah ketika itu. Ada di dalam buku ni. Ada di dalam buku ini. Oh, tak nampak ni. Ini suratnya. Jadi boleh beli buku ni. Buku terbaru yang kami baru terbitkan pada bulan 8 hari itu bersama dengan Akademik Jawi dan Pertubuhan Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, iaitu Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Jadi kejayaan kawan dia, ini sahabat dia Ki Hashim Asy'ari itu mendorongkan Syekh Abdullah Fahim mencadangkan nama kepada Persatuan Ulama Semelaya ketika itu Nahdlatul Ulama Melaya. Ini diceritakan sendiri oleh anak muridnya, Tuan Guru Haji Mat Saman Kati. Tuan Guru Haji Mat Saman Kati. Namun tidak berjaya. Persatuan itu dinamakan Persatuan Ulama Semelaya, kemudian berubah menjadi Persatuan Islam Semelaya, kemudian menjadi dari Parti Islam Setanah Melaya. Itu. Setelah menjadi parti, maka pada 4 Januari 1953 Masihi, itu berlaku perdebatan di antara Ustaz Haji Ibrahim Aqibi, tokoh kaum muda ketika itu, bersama dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi yang ni kita akan mungkin ceritanya kita akan sambung pada soalan nanti kot. Ada soalan dia tak? Iqbal. Ada deh. Jadi tradisi, saya nak sentuh sikit, tradisi ulama kaum tua ketika itu berbeza dengan sekarang. Bagi saya berbeza. Dan inilah juga kenapa kami menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama Melaya. Kerana ketika mana berlaku perdebatan sengit di antara Ustaz Ibrahim Aqibi dengan Syekh Abdullah Fahim, soal khilafiyah, 15 persoalan khilafiyah, maka ulama kaum tua ni bukan seperti sekarang. Contoh figur-figur yang kita kata kaum tua sekarang ni ada setengah-setengahnya, bukan ramai lah, ada setengah-setengahnya yang memonopoli panggilan mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum tua. Berbeza dengan cara kaum tua dulu. Kaum tua dulu mereka menghadapi kaum muda dengan ilmiah. Itu mereka membuat satu muzakarah alim ulama untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan, isu-isu yang ditimbulkan oleh kaum muda. Hingga hasillah satu risalah yang dinamakan Risalah Ketetapan Majlis Muzakarah Alim Ulama Semelaya di Kepala Batas, iaitu di Pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah. Dan kumpulan ulama yang bermuzakarah untuk menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh kaum muda itu, Syekh Abdullah Fahim mempernamakan dengan Nahdlatul Ulama Malaya. Naam. Ini kisahnya.
Ini masih lagi ada saksinya, itu Tuan Guru Haji Ahmad Ziyadi yang ketika itu saksi hidup yang menyaksikan panggil majlis muzakarah tersebut. Jadi karena itu kami menghidupkan balik Nahdlatul Ulama Melayani supaya tradisi ulama kaum tua yang dilihat mungkin semakin pudar, kalau menghadapi kaum muda sekarang ini dengan emosi dan sebagainya, kita tak nak jadi seperti ini. Kita nak kembali balik kepada cara tradisi ulama kaum tua dulu, iaitu menjawab persoalan-persoalan atau isu-isu yang ditimbulkan oleh kaum muda dengan ilmiah. Dengan ilmiah. Tapi of course ada lah orang panggil yang mutasyaddi. Sejak zaman Syekh Abdullah Fahim tu memang ada yang mutasyaddi, ada yang ekstrim, sehingga antara yang berlaku perdebatan juga ialah tentang biawak, halal makan biawak. Itu kaum muda mengatakan halal makan biawak. Kemudian kaum tua mengatakan haram makan biawak. Sehingga orang yang menganjurkan program muzakarah, berdebat di antara kaum muda kaum tua tu buat gulai biawak kepada Tuan Guru Ustaz Haji Ibrahim Aqibi ni, itu maksudnya satu respon yang agak ekstrim lah bagi kita. Jadi soal ekstrim tawassut tasyadud ni memang sejak dulu sampai sekarang pun tetap ada, tetap ada. Namun kita berusaha supaya umat ni tidak berpecah belah, tidak orang panggil tidak mudahlah orang panggil untuk dipecah-pecah belahkan oleh musuh di luar daripada agama Islam. Itu. Ustaz Iqbal, Saudara Iqbal Haras, soalan tadi tu apa dah? Saya terlupa. Itu respon saya kepada tu. Itu respon. Soalan dia, apa perspektif Ustaz terhadap perselisihan antara kaum muda dan kaum tua? Bagi saya, perselisihan di antara kaum muda kaum tua ni sebenarnya di dalam daerah ilmiah. Mesti diselesaikan dalam daerah ilmiah. Maksudnya diadakan muzakarah, bahsul masail, supaya tetaplah orang panggil bila sesuatu ilmu, sesuatu perkara tu dibahas dengan secara ilmiah, maka bertambah orang panggil keilmuan, maklumat, pengetahuan. Walaupun seperti mana Ustaz Zahiruddin sebut, akhirnya mesti kita kena ada orang panggil pendirian. Itu memang sudah menjadi sunnatullah. Itu kepelbagaian, kemajmukan, kepelbagaian pendapat. Jadi contoh seperti yang diselesaikan dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Alim Ulama Semelaya ni ada 15. Ada 15. Masalah Bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah, masalah azan pertama pada hari Jumaat, masalah ma'asyiral muslimin, masalah Jumaat, masalah usalli ketika hendak sembahyang, masalah sayyidina di dalam sembahyang dan di luar sembahyang, masalah puasa Ramadan, masalah berdiri tatkala marhaban di dalam Maulidur Rasul tu, masalah berhutang atau memberi hutang, masalah talqin mayit yang balik kemudian daripada tanamnya, masalah berkenaan kitab Hadiur Rasul, masalah bertakli, masalah berhadap kiblat di dalam sembahyang, masalah membaca kunut pada sembahyang subuh, witir dan ketika turun bala, masalah bertawassul. Ini 15 isu yang ditimbulkan oleh kaum muda dijawab oleh kaum tua dengan ilmiah di dalam risalah ketetapan Majlis Muzakarah Alim Ulama Semelaya ni. Kemudiannya kembalilah kepada masing-masing ingin mengikut pendapat yang mana. Kita tidak boleh memaksai. Sedangkan orang bukan Islam nak masuk Islam pun kita la ikraha fiddin. Tidak boleh orang panggil kita nak memaksai. Apatah lagi dalam agama Islam ni memang luas perbahasannya. Maka bagi orang-orang yang berpendirian bahawasanya ulama itu ialah mewarisi ilmu para nabi, mereka tawadhu, mengetahui qadar diri mereka, tahu dengan kemampuan diri mereka tak mungkin mereka boleh menggali hukum hakam daripada Al-Quran dan Al-Hadis dengan secara direct, kerana mereka tidak ada sifatun mayustadillu bih, tidak ada kriteria untuk menuntuti dalil, menuntuti dalil, istinbatkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mengikut alim ulama yang ajillat,
Maka bagi kaum muda dengan pendapat mereka, bagi kaum tua dengan pendapat mereka, saling menghormati itu penting dalam perbezaan pendapat. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita boleh duduk berdampingan dengan orang Hindu, dengan orang Kristian, kenapa sesama Islam kita tidak boleh berdampingan, berukhuwah, bersilaturahim walaupun berlainan pendapat? Nah, ya, gitulah. Baik, jadi berdasarkan apa yang saya faham lah, perselisihan antara kaum muda dan kaum tua ini kesemuanya masih di dalam rangkuman khilafiyah lah. Kita boleh walaupun benda ni dia tak selesai sampai sekarang benda dibincang atau masih debat lagi, kita masih boleh bincang dengan aman, damai, santai sesuai dengan sifat orang Melayu itu sendiri lah. Orang Melayu bukan kaum yang suka ganas, orang Melayu ni kaum yang tenang dan santai dan suka bergelak ketawa. Jadi saya nak bertanya kepada Ustaz Yufak Islah, apakah peranan kaum tua dalam politik Melayu lah? Sebab saya ada baca buku Hamka dalam teguran suci kata Mufti Johor. Hamka dia sindir kaum tua ni, dia kata kaum tua ni dia penjilat pemerintah lah. Dia bangga dengan pakaian dia bangga dengan serban dia, padahal tak ada apa pun. Hamka kritik macam tu lah. Jadi apa pandangan Ustaz? Sebab ramai kata kaum tua ni dia penjilat raja-raja Melayu. Sebab zaman Raja Melayu, zaman British ni pemusatan kuasa agama Islam kat Raja Melayu, dan dikatakan kaum tua ni lah banyak favor lah Raja Melayu ni. Boleh Ustaz bagi pandangan? Baik. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya respon saya terhadap kitab yang ditulis oleh Profesor Hamka, iaitu Teguran Suci terhadap Mufti Johor, sebenarnya ketika itu berlaku orang panggil kesalahan teknikal, iaitu Mufti Johor ketika itu memang baru masuk ke tanah Melayu, dan bahasa Malaysianya, bahasa Melayu lah, bahasa itu belum ada Malaysia lagi kan, bahasa Melayunya 1% saja. Jadi ketika itu wartawan mempertanyakan soalan tentang kaum muda, kaum tua terhadap Mufti Johor Al-Habib Al-Atas ketika itu, saya tak silap dah, Al-Habib Al-Haddad ke apa? Al-Habib Al-Haddad ke? Mufti Johor ketika itu. Dan penterjemahnya menterjemahkan ke dalam bahasa Arab tu yang difahami oleh Mufti Johor, maksud kaum muda tu syabab yang berada di Turki, iaitu syabab yang memang benar-benar mulhid, memang benar-benar etis lah, kita kata mulhidun, mereka yang nak menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Maka kerana itu Mufti Johor tu menghukumkan kaum muda dengan kafir ketika itu. Tak serak lah, maksudnya tasyad apa panggil, secara cepat-cepatnya menghukumkan kafir. Kenapa? Karena di situ kesalahan teknikal. Tidak mungkinlah seorang mufti yang alim tu mencepat menjatuhkan hukum kafir kalau dia faham sebenarnya apa yang ditanya oleh wartawan. Nah, karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukum di atas sesuatu perkara tu mesti benar-benar dapat menggambarkan satu-satu masalah tu. Sedangkan ketika itu dia belum menguasai bahasa Melayunya. Kemudian penterjemah dalam bahasa Arab tu menterjemah dengan secara betul-betul. Artinya kaum muda tu digelar dengan syabab, subban atau syabab. Yang difaham oleh Mufti Johor ketika itu syabab yang di Turki, iaitu yang yang menggerakkan orang panggil kelompok yang ingin menjatuhkan khilafah Uthmaniyah ketika itulah. Jadi apabila Mufti Johor menghukumkan dengan kafir, dengan Qadiani dan Ahmadiyah dan sebagainya, maka respon daripada Profesor Hamka terhadap Mufti Johor itu memang orang panggil bola tanggung lah. Kalau kita kata bola tanggung lah, benar lah kalau kita. Baik. Sedangkan soal mengatakan ulama kaum tua ni penjilat pemerintah, itu tidak benar sebenarnya. Karena kalau kita tengok di Indonesia, di Indonesia memang ulama-ulama kaum tua sepakat untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga NU pada 22 Oktober dikeluarkan fatwa resolusi jihad fisabilillah, yang membangkitkan semangat para pejuang kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 17 Ogos tu, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu bukti kaum tua tidak menjilat pemerintah. Bahkan Bung Karno merujuk kepada Kiai Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, menanyakan apakah hukumnya Hadratus Syekh kita melawan penjajah bukan kerana Islam, bukan kerana agama, tapi kerana tanah air.
Maka Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari mengumpul alim ulama kaum tua, tradisionalis, NU, Nahdlatul Ulama, bermuzakarah, berbahsul masail, sehingga keluarlah resolusi jihad fi sabilillah, iaitu hukum mempertahankan kemerdekaan negara melawan penjajah fardu ainin, fardu ain. Itu buktinya. Bukti bahawasanya kaum tua tidak menjilat pemerintah. Sebaliknya di tanah Melaya, oleh kerana berbeza, tadi saya dah sebut dah, orang panggil perbezaan bentuk penjajahan. Belanda menjajah Indonesia memang menjadikan keraton-keraton atau istana-istana menjadi budaya Belanda. Ulama dikeluarkan daripada istana. Nah, adapun British menjajah tanah Melayu, dia tidak mengambil campur urusan agama. Dia nak harta kekayaan negara kita. Jadi soal agama diserahkan kepada para sultan, para raja. Oleh kerana itu, alim ulama kita apabila merdekanya Indonesia, ulama-ulama yang menjadi Syekhul Islam, mufti ketika itu dipanggil Syekhul Islam, yang masih boleh masuk istana, boleh berdamping dengan umara, ulil amri, waliul amri, maka mereka bermusyawarah di Madrasah Idrisiyah yang ketika itu Syekh Abdullah Fahim menjadi ketua ulama kaum tuanya, membincang salah satu perkaranya ialah apa keperluan untuk kita sama-sama memeteraikan kemerdekaan dengan Indonesia. Sedangkan kita masih lagi boleh melaksanakan hukum hakam agama dan boleh menasihati raja, sultan dan sebagainya. Maka sebab itulah tidak timbul isu nak memerdeka bersama dengan Indonesia ketika itu. Nah, kenapa ulama-ulama kita mengambil jalan yang akhafud dararain, yang lebih paling ringan kemudaratannya. Itu apa mudaratnya? Berperang kembali. Bagaimana nak membangun bangsa yang berperang tidak habis-habis? Itu ulama kita punya pemikiran. Maka kerana itu ulama tidak ikut serta hasrat untuk merdeka dengan Indonesia. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi boleh berdamping dengan umara, waliul amri. Urusan agama tidak diganggu oleh Belanda ketika itu. Kerana Belanda menyerahkan urusan agama kepada pihak sultan, raja-raja, istana. Tapi urusan dunia, urusan kekayaan negara, itu memang Belanda yang uruskanlah. Jadi, oleh kerana itu, ulama-ulama kita masih berdamping dengan para umara, para sultan, demi untuk maslahatnya menjaga agama. Jadi bukan isunya menjilat sultan, tidak. Memanglah kalau kita masuk ke universiti dikatakan kaum muda saja yang memperjuangkan kemerdekaan. Kaum tua ni dilihat menjilat ke sultan-sultan. Sultan pula duduk di bawah British, resident British. Jadi bagi saya itu agak gopoh-gapoh dalam menuduh. Kerana alim ulama kita ni memang mempunyai rentaknya, mempunyai ijtihadnya dalam berpolitik. Jadi kerana itu, ketika mana perhimpunan di musyawarah alim ulama kaum tua di Madrasah Idrisiyah, yang ketika itu mudirnya Syekh Abdullah Fahim, selain daripada perbahasan tentang apakah perlu kita merdeka bersama dengan Indonesia, yang kedua pula alim ulama telah membahas tentang Undang-Undang 99, dia panggil Perlembagaan 99, yang terkenal dengan Perlembagaan 99 atau Undang-Undang 99, iaitu undang-undang yang bagaimana nanti kita akan nak pakai apabila tanah Melaya ni takdir Allah Ta'alanya boleh merdeka daripada British. Jadi tidak ada orang panggil timbul isu kaum tua menjilat istana, tidak. Kerana sultan-sultan kita ni memang tuan tanah bagi negara kita. Dan sebab itulah para pemimpin politik pun kebanyakan merujuk kepada ulama kaum tua. Contoh, saya bagi contoh. Di kalangan ulama kaum muda ada yang alim falak. Contoh seperti Syekh Tahir Jalaluddin rahimahullahu taala. Beliau alim falak. Beliau mempunyai karangan-karangan dalam kitab ilmu, karangan kitab dalam ilmu falak. Tetapi yang dirujuk oleh Tunku Abdul Rahman untuk mengetahui tarikh kemerdekaan tidak kepada Syekh Tahir Jalaluddin. Walau padahal beliau tokoh falak, alim falak. Dirujuk kepada Syekh Abdullah Fahim, tokoh kaum tua. Ini menunjuk kata bahawasanya ulama-ulama kaum tua kita sebenarnya besar dalam peranannya dengan politik negara kita dahulu. Itu.
Jadi tidak timbullah isu jilat menjilat. Mungkin ketika itu kaum muda belum mendapat tempat di dalam istana, maka dikatakan jilat. Cuba kalau kaum muda juga orang panggil dapat tempat dalam istana, mungkin dikatakan kaum muda menjilat pula. Padahal masing-masing mempunyai peranannya dalam menjaga agama, dalam memperjuangkan bangsa dan kemerdekaan tanah negara itu. Itu. Terima kasih kepada Piu Faiz. Jadi kita dah dengar lah yang mana kaum tua ni kenapa mereka agak rapat kepada Sultan demi menjaga agama Islam. Sebab British tu dia tak masuk campur dalam agama Islam. Jadi kita berbalik kepada Ustaz Zahirudin Zabidi. Kalau dari segi politik, kaum muda ni terbalik pula. Orang tu kaum muda ni dia memecah belah ke orang politik Melayu. Dia suka mengutuk raja-raja dan dia banyak mengkritik sifat raja-raja. Jadi apa pandangan Ustaz tentang peranan kaum muda dalam politik di tanah Melayu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dengar kau Iqbal? Dengar? Okey, baik. Berkaitan dengan gerakan politik, sebenarnya apabila gerakan kaum muda di Hindia dengan di Malaya, kita kena bezakan keterlibatan politik mereka. Kaum muda dan kaum tua di Indonesia, macam Ustaz Faiz kata tadi, betul lah. Sampai satu masa mereka banyak berkhilaf dengan isu-isu furu'iyah. Dan kemudian at some point, bila kemuncak tekanan daripada penjajah, yang ketika itu kaum tua ataupun kaum muda dua-dua tidak bebas untuk melakukan urusan keagamaan mereka, kemudiannya mereka telah bersepakat. Sebab itulah kemudian wujudnya Masyumi. Dan ketika kemerdekaan sudah dicapai di Hindia Timur dan Indonesia namanya dipilih, orang yang pertama diangkat menjadi Perdana Menteri ataupun Presiden adalah Pak Nasir. Pak Nasir itu adalah mereka yang dikelompokkan sebagai kaum muda. Pak Nasir adalah mereka yang dikelompokkan sebagai kaum muda. Nak katanya pengiktirafan bila ada satu objektif, maksad yang sama, maqasid yang sama, akhirnya kaum muda, kaum tua telah bergerak dalam konteks Hindia Timur iaitu Indonesia. Mereka telah bergerak daripada sibuk dengan perkara khilafiyah, isu furu' fiqhiyah dan furu' akidah kepada satu gagasan yang lebih besar iaitu untuk mencapai kemerdekaan Hindia Timur ataupun Indonesia ketika itu. Adapun di Malaya, gerakan kaum muda itu tidak ada ormas, tidak ada organisasi massa. Syekh Syed Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan beberapa orang lagi termasuk Abu Bakar Asy'ari hanya lone ranger. Mereka hanya kelompok-kelompok kecil yang bergerak, namun mereka ini kebetulannya terlebih advance kerana pengaruh daripada reformis-reformis ataupun golongan pembaharu daripada Mesir, jaruh daripada yang begitu sekali terbuka menerima teknologi dan seumpamanya daripada Perancis, daripada Belanda dan seumpamanya. Mereka lebih advance dalam menguasai yang dinamakan sebagai media massa. Sebab itulah ketika mana idea kaum muda sampai dalam Melayu, terlebih dahulu Syekh Syed Al-Hadi mula menulis novel dan juga menerbitkan majalah Al-Imam untuk mengambil semangat daripada majalah Al-Manar itu sendiri. Nampak tak? Ini bermaksud advance-nya kaum muda menyebarkan idea dan meniupkan nafas pembaharuan, seruan untuk bangkit, bukan hanya dari sudut keagamaan, tapi dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut politik. Mereka mula menulis, mengkritik, mereka mula memberikan tumpuan, dan itu diperlu untuk satu masyarakat bangkit. Perlu ada check and balance, dan ketika itu check and balance itu datang daripada kaum muda yang dinamakan. Mereka mula mengkritik dengan agak kasar, dengan terbuka, dengan keras, dengan tajam, untuk menimbulkan polemik dan seumpamanya, untuk memberi sedikit gesaan kepada barangkali ulama tradisionalis ataupun kaum tua tadi untuk membangkitkan gesaan supaya lebih agresif ke arah kemerdekaan dan seumpamanya.
Jadi kemudian kalau kita tengok tokoh-tokoh sebagai kaum muda juga, sebagai contoh Dr. Burhanuddin Hilmi, Syekh Abu Bakar Al-Baqir daripada daripada Madrasah Ihya Asy-Syarif dan seumpamanya, kemudiannya menubuhkan Hizbul Muslimin. Sebagaimana Ustaz Faiz sebut tadi, mereka sudah bersama kemudiannya atas dasar juga nak mencapai perkara yang sama, iaitu kesatuan untuk menentang penjajah. Jadi kemuncaknya perkara-perkara khilafiyah yang dibincangkan pada hari ini, yang beralik semula itu kerana barangkali sudah merdeka, sudah establish semua perkaranya, jadi tak tahu nak buat apa, jadi dia muncullah isu-isu tu balik dan seumpamanya. Baik, ini menariknya. Namun tetap apa yang saya perasan Ustaz Faiz tak sentuh langsung adalah dari sudut pengaruh tradisi ataupun kefahaman agama yang bercampur aduk antara akidah tauhid dengan unsur-unsur yang mempunyai syirik dalam amalan tradisi budaya orang Melayu yang berasal daripada zaman. Perkara ini secara konsisten kaum muda walaupun mereka dah bersama kaum tua, tapi mereka tetap bawa perkara itu. Mereka tetap bawa perkara itu sebagai respon, sebagai check and balance, sebagai teguran. Mereka tetap keras dalam bab itu kerana isu akidah. Dilihat sebagai isu akidah. Bukanlah mereka itu anti budaya dan seumpama, tidak. Tapi ada perkara-perkara yang jelas bertentang dengan prinsip asas akidah. Maka ia secara istiqamah ditegur walaupun mereka dah bersama dalam Hizbul Muslimin kemudiannya, walaupun di Indonesia mereka dalam Masyumi dan kemudiannya mereka berpecah. Selepas dah merdeka mereka bersama dan kemudian mereka berpecah balik dan seumpamanya. Baik. Tapi di tanah Melayu kemudian peranan kaum muda selepas kemerdekaan agak tenggelamlah. Sebab kemudian mereka sibuk dengan politik dan seumpamanya, dan isu-isu sosial yang saya sebutkan tadi, iaitu isu yang berkaitan dengan kepercayaan orang awam, masyarakat, berkaitan dengan khurafat, tahyul, mistik, masih lagi pada pandangan kaum muda tidak beres. Maka teguran-teguran itu terus berkesinambungan, terus diberikan dan seumpamanya. Cuma kadang-kadang agak kasar, cuma kadang-kadang agak ni dan seumpamanya. Maka berlanjutanlah sampai ke zaman kita ini, idea-idea, saya ingat kaum muda tak ada dah sekarang. Muhammadiyah di Malaysia ni adalah cawangan, tapi tidaklah sebesar Nahdlatul Ulama. Ustaz Faiz ada, saya duk cek di UIA adalah wakil Muhammadiyah berapa orang dan seumpamanya. Tapi di Indonesia Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama cukup luar biasa. Ahli mereka jutaan. Muhammadiyah ada hospital, ada sekolah, ada universiti, luar biasa. Dan wacana mereka, antara wacana dalaman kelompok muda intelektual dalam ulama dan Muhammadiyah di Indonesia, mereka tidak lagi bincang apa yang sedang kita bincang inilah. Mereka dah bincang benda-benda yang begitu sekali advance dan luar biasa, ya. Jadi yang pentingnya dalam konteks di Malaya ini dari sudut politik, ya, sebagaimana P. Faiz sebut tadi, masing-masing ada sumbangan dan mereka membawa gagasan yang sikit sinikal terhadap yang dinamakan pemerintah, yang dinamakan sebagai sultan, sebab pengalaman daripada Turki Uthmaniyah. Yang ramai jugalah dalam, ialah kalau kita tengok dalam sejarah Islam itu, kalau nak cari raja yang soleh itu kuranglah berbanding dengan raja yang tak soleh. Maka reaksi-reaksi itulah mempengaruhi perjalanan pemikiran kaum muda ataupun mereka yang mendukung ataupun terpengaruh sehinggalah hari ini. Tapi akhirnya di Perlis kita tengok Syekh Abu Bakar Asy'ari yang asalnya orang Perak, yang kemudian membawa idea akhirnya tidak diterima di Perak dan kemudiannya telah diangkat menjadi imam di Masjid Zahir, masjid di Kangar, ya, dan kemudian menjadi mufti di sana, dan akhirnya mereka berjaya mengubah enactment ataupun dasar undang-undang syariah di Perlis, iaitu meletakkan Al-Quran dan Sunnah. Berbeza dengan negeri-negeri lain yang meletakkan segala fatwa dan seumpamanya mesti ada clause khas dalam enactment undang-undang syariah setiap negeri selain pada Perlis, bahawa mesti meletakkan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i sebagai sebagai qaul yang diambil oleh mufti dalam berfatwa
seumpamanya. Tapi Perlis tidak. Perlis meletakkan Quran dan Sunnah dan mereka terbuka, tapi nak katanya akhirnya mereka juga pergi ke istana dan mendapat dukungan istana, dan akhirnya Perlis satu-satunya negeri yang berbeza dengan negeri lain lah. Bermaksud itu saya kata tadi, mana-mana aliran dan gagasan yang mendapat dukungan daripada pemerintah akhirnya akan menjadi arus perdana. Ia adalah sebagaimana yang sana lah, kita kena taat lah. Tapi bila pergi ke negeri lain, sebagaimana negeri-negeri itu ada dia punya dan seumpamanya, maka nak dapat tidak secara rasminya, walaupun tidak secara peribadi, kita kena ikut apa yang negeri tersebut gagaskan. Wallahu alam. Iqbal? Okey, baiklah. Jadi apa yang saya faham pada Ustaz Zainuddin Zabidi adalah, pertama, kaum muda ni dia agak kritikal kepada raja kerana mungkin bagi ada raja yang agak zalim. Jadi dia nak menegakkan keadilan demi Islam. Dan dia pun sama dengan kaum tua, mereka membela raja kerana mereka rasa raja tu tiang kepada Islam. Dari samping itu, kita tahulah sultan-sultan ni lebih favor kepada kaum muda. Sehingga kalau kita tengok catatan-catatan British, dia kata kaum muda ni dia lagi berkembang di tempat yang tak ada sultan. Seperti Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Tempat yang tak ada sultan ada orang bebas sikit. Jadi logik lah, kalau orang tu dia kena tekan, dia akan benci lah orang tu. Jadi saya nak bertanya kepada Ustaz Zainuddin Zabidi lah. Ada yang kata bahawa kaum muda ni terlalu liberal akan isu hak asasi, isu wanita. Mereka ni liberal, dan sebenarnya yang pewaris kaum muda ni bukan geng-geng Wahabi Bani Saud tu, tapi geng-geng liberal ni. Apa pendapat Ustaz Zainuddin Zabidi? Bila kita cermati perkembangan pemikiran Islam yang menjadi satu kesukaan saya lah buat sekian lama, bidang kajian saya baca, saya minat, antara tokoh yang tulis tentang sejarah pemikiran di ini adalah Dr. Abdul Rahman Abdullah. Kalau di Indonesia yang hampir lengkap menulis sejarah perkembangan pemikiran Islam adalah Dr. Tia Anwar Bakhtiar. Ini seorang tokoh besar daripada Persis, Persatuan Islam yang asalnya dimulai oleh Hasan Bandung. Baik, sejarah pemikiran Islam di Indonesia, yakni Hindia Timur dan Malaysia ini menariklah. Jadi berkaitan dengan soalan Iqbal tadi, konteks yang lebih kena dengan soalan itu bila kita kena balik ke Mesir, tempat bermulanya idea reformisme Islah Tajdid ataupun yang akhirnya mempengaruhi banyak kaum muda itu. Sebab tu saya pelik bila yang dinamakan golongan yang nak pada pembaharuan ini digelar sebagai Wahabi. Sebenarnya kaitannya tidak jelas, cuma ada persamaan bila mereka sangat anti syirik, anti taklid buta dan seumpama itu saja. Dan kalau nak dikaitkan dengan gerakan Wahabiyah, dia ada satu gerakan di Minangkabau era 1800 lebih, iaitu gerakan Padri. Itu lebih tepat dinamakan sebagai gerakan yang terpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Yang kita namakan kaum muda era Muhammadiyah dan ke atas ini tidaklah mendapat pengaruh yang kuat daripada gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab itu. Itu satu benda yang beza. Tapi di Malaysia telah termaktub, seakan-akan telah termaktub bahawa mana-mana aliran yang tidak arus perdana, sesiapa yang berpegang, berpendapat atau mengambil mazhab ataupun amalan yang berbeza daripada arus perdana dalam fiqh, hatta kalau ambil qaul yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i yang tidak menjadi qaul kebiasaan, akan dituduh sebagai Wahabi. Itu yang jadi pening sikit kita tu. Jadi dari sudut liberal tadi kita kena balik, gagasan daripada Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Redha memang melahirkan dua kelompok. Satu kelompok yang nak kepada islah dan tajdid tapi wasati, dan inilah yang banyak lahir daripada Ikhwan Muslimin, yang kemudiannya Ikhwan Muslimin pun pecah pula jadi ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit, apa semua begini. Tapi nak katanya tokoh macam Qardawi ke apa semua tu, pada saya lebih kepada tokoh muslih, jadi yang wasati, tetapi di sana juga lahirlah daripada sekolah pemikiran Islah Tajdid ini, iaitu golongan yang memang terlalu meninggikan akal, macam-macam lah tokoh daripada Mesir yang feminisme, yang memang Arqaun dan seumpamanya itu, yang begitu sekali
Rani Abdullah apa nama? Muhammad Ahmad Khalaqallah dan seumpamanya, Nas Hamid Abu Zaid dan seumpamanya, itu juga asalnya daripada sekolah pemikiran Islah dan Tajdid tadi. Memang dia terbuka dua. Satu jadi agak yang mana yang lain tu kalau kita kira, kalau Syekh Muhammad Abduh dengan Rashid Redha ada pun dia terkejut lah macam mana mereka boleh sampai macam tu. Sedangkan daripada mereka juga lahirnya Syekh daripada yang hebat-hebat ni, Syekh apa nama Muhammad Al-Ghazalinya apa semua gitu begini. Jadi itu memang sunnatullah, mana-mana aliran akhirnya akan apa nama akan membawa kepada cabang-cabang itu. Cuma dilakukan umpamanya. Wallahu alam Iqbal, itu saja respon saya. Kita minta Ustaz Faiz tambahlah apa yang kurang-kurang itu. Baik. Okey, jadi siapa yang saya faham, Ustaz Zahri nak kata kaum muda ni ada dua jenis lah sebenarnya. Satu lebih pada Islam, wasatistik Ikhwanul Muslimin lah. Dan satu ni mereka memang lebih pada liberal. Saya lihat kalau di sejarah tanah Melayu ni pun memang banyak jenis macam tu lah. Yang lebih pada liberal ni mungkin seperti Syed Al-Hadi. Yang daripada Islam wasati ni mungkin macam Hassan Bandung. Jadi memang ada macam-macam jenis lah daripada kaum muda ini. Jadi kepada Piu Faiz lah saya nak tanya. Okay, kalau kaum muda lebih kepada liberal lah, orang kutuk. Tapi bagaimana kaum tua? Ada yang kata kaum tua ni rigid, tak faham wakil dan tak faham hak asasi dan sebagainya. Apa pandangan Piu Faiz? Dia mute tak? Cuba cakap Ustaz. Jap. Dengar? Okey. Cuba cakap Ustaz. Dengar. Dengar. Jelas deh? Baik. Jelas. Apa nama ni? Sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita ambil, saya suka ambil tentang pendirian kaum tua ni terhadap Syekh Abdullah Fahim lah. Kerana beliau memang ketua kaum tua. Sehingga ketika mana perkelahian kaum tua, kaum muda, majalah Al-Qalam, majalah yang dikenali sebagai majalah kaum muda, itu memanggil Syekh Abdullah Fahim dengan panggilan-panggilan yang agak kasar. Ketua ulama taklid buta, ketua bid'ah dalalah, macam-macam bergelaran yang kasar. Sehingga Syekh Tahir Jalaluddin pun membuat satu risalah penebas bid'ah di kepala batas. Jadi di satu sudut Syekh Abdullah Fahim dipuji oleh Profesor Hamka. Kenapa? Kerana beliau tidak menolak 100% apa yang dibawa oleh kaum muda. Contoh seperti sistem persekolahan. Sekolah memakaikan kerusi, meja. Di Dairatul Ma'arif Wataniyah ditatbik, dilaksanakan perkara tersebut. Sehingga dipuji oleh tokoh kaum muda iaitu Profesor Hamka, Syekh Abdullah Fahim. Jadi Syekh Abdullah Fahim memang ketua ulama kaum tua, tetapi dalam beberapa perkara apa yang dibawa oleh kaum muda diambil, tidak ditentang. Contoh kita kata seperti tadi lah, beberapa perkara sistematik dalam persekolahan diambil oleh kaum tua, oleh Syekh Abdullah Fahim sebagai ketua ulama kaum tua ketika itu. Sehingga saya kata ketua tu, sehingga pada 18 November 1956, Tuan Guru Haji Fuad Hasan yang dipertua pertama PAS telah menubuhkan Parti Nahdlatul Ulama Melaya di Perak. Tetapi parti itu tidak mampu bergerak luas. Kerana apa? Kerana Syekh Abdullah Fahim tidak mahu join. Jadi Nahdlatul Ulama Melaya itu Syekh Abdullah Fahim tidak restu dalam bentuk kepartian. Jadi apabila tu ketua ulama kaum tua sendiri tidak mahu join dalam parti Nahdlatul Ulama Melaya itu, maka kerana itu parti Nahdlatul Ulama Melaya itu terkubur begitu saja. Kemudian saya ingin respon beberapa komen dalam Facebook yang ditunjuk oleh sahabat saya tadi. Dikatakan bahawasanya kenapa Tunku Abdul Rahman tidak merujuk kepada Syekh Tahir Jalaluddin kerana beliau wafat pada 26 hari bulan 10 1956. Memang, tetapi banyak perkara bukan hanya tarikh kemerdekaan dirujuk kepada Syekh Abdullah Fahim tentang bagaimana nak memanggil nama pekembar
iaitu Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Dirujuk kepada Syekh Abdullah Fahim. Bagaimana nak menjadikan slogan penyatuan di antara haluan kiri, haluan kanan. Syekh Abdullah Fahim dirujuk oleh Tunku Abdul Rahman. Maka dibuatlah nasyid An-Nasyidul Watani. Yatibun nasyidu bi dzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Iaitu hidup Melayu, merdeka tanah air. Itu dua slogan yang digabungkan oleh Syekh Abdullah Fahim. Kerana anak murid Syekh Abdullah Fahim ni dalam bentuk perjuangannya ada dua haluan dalam bentuk perjuangan kemerdekaan. Ada haluan kiri dan ada haluan kanan. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin tadi, itu Ustaz Abu Bakar Al-Baqir. Itu 8 tahun memondok di Dairatul Ma'arif Wataniyah, mengaji dengan Syekh Abdullah Fahim dan mengikut Syekh Abdullah Fahim ke Madrasah Idrisiyah juga. Artinya Tok Guru Haji Abu Bakar Al-Baqir, Ustaz Haji Abu Bakar Al-Baqir yang mendirikan Ikhwan Hizbul Muslimin di Semanggul tu salah seorang daripada anak murid Syekh Abdullah Fahim. Begitu juga Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang dikatakan tokoh kaum muda sebenarnya belajar dengan Syekh Abdullah Fahim dan di akhir-akhirnya begitu sekali dekat dengan kaum tua, beberapa pemikirannya sehingga ada tasawuf, tentang tasawuf dan tariqah yang ditulis oleh Burhanuddin Al-Hilmi, Profesor Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dan ada yang mengatakan beliau yang berjaya menggabungkan di antara nasionalisme dan Islam. Sebenarnya bukan hanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ulama kaum tua itu telah pun menggabungkan di antara Islam dan kebangsaan. Ada kata-kata Syekh Abdullah Fahim bahawasanya Islam dan kebangsaan ini tidak boleh dipisahkan. Islam menerima kebangsaan, kebangsaan tidak boleh menolak Islam. Begitu juga Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahawasanya Islam dan nasionalisme dua kutub yang sama, tidak boleh dipertentangkan. Sehingga timbul hubbul watani minal iman dijadikan nasyid, dan beberapa lagi lah bukti-bukti kalau kita nak sebut bahawasanya ulama-ulama kaum tua ni memang berjiwa nasionalis, berjiwa kebangsaan, berjiwa hubbul watani minal iman, nasionalis sebahagian daripada keimanan. Jadi soal tentang agak tidak memahami wakil dan sebagainya, kita tidak boleh menafikan bahawasanya ada ulama-ulama kaum tua yang tidak boleh menerima kemodenan, pembaharuan dan sebagainya. Tidak boleh terima belajar di atas kerusi dengan meja dan sebagainya. Ini kenapa? Kerana di zaman tersebut, zaman penjajahan, maka setiap apa yang dibawa oleh penjajah tu barangkalinya ditentang, sehingga keluar fatwa tidak boleh memakai tali leher, tidak boleh memakai cap, tidak boleh dan sebagainya. Itu satu bentuk-bentuk penentangan kepada penjajah. Kerana zaman tu zaman penjajah. Kita kena faham bahawasanya wakil ketika itu zaman penjajah. Kebencian melampau-lampau terhadap penjajah tu sehingga mendorongkan ulama-ulama kaum tua ni kadang-kadang terlalu bersifat penentangan terhadap apa pembaharuan yang nak dibawa oleh ulama-ulama kaum muda. Tetapi bukan semuanya ulama kaum tua seperti itu. Contoh kita kata Syekh Abdullah Fahim tadilah, dan ulama-ulama yang berdekatan dengannya, yang rapat akrab dengan beliau, menerima perubahan-perubahan yang dibawa oleh kaum muda dan sebagainya, sehingga sekolah Syekh Abdullah Fahim tu kalau masa kelas nizaminya dikatakan memakai seluar, memakai tali leher dan songkok hitam. Berbeza dengan pondok-pondok yang tradisional yang lainnya. Mesti berkain sarung, kaum sarungan, tidak boleh menerima seluar, tali leher dan sebagainya. Tapi Syekh Abdullah Fahim open, terbuka. Sehingga menjadi isu juga ketika itu, polemik juga. Syekh Abdullah Fahim tidak menegur pelajar-pelajar pondoknya bermain bola dengan memakai seluar pendek. Ini kita kata, sedangkan dia ketua ulama kaum tua, tokoh ulama kaum tua, tetapi dalam beberapa perkara dia agak open, dia agak terbuka itu. Jadi kembali kepada prinsip manhaj masing-masing lah. Contoh kita kata di Indonesia, NU tu memang sebagai mewakili kaum tua. Ada hospital, ada universiti maju membina peradaban ummah. Itu kalau kita tengok bersaing dengan begitu sekali matangnya dengan saudaranya Muhammadiyah. Jadi 90 juta ahli NU. Kebanyakan daripada ulama-ulama kaum tua, kiai-kiai, pondok-pondok kaum sarungan, santri. Tetapi maju ke depan. Ada berapa puluh universiti Nahdlatul Ulama sekarang ni. Ada berapa puluh
hospital. Of course memanglah yang mula-mula ke depan di dalam seperti hospital, membina hospital, universiti itu memanglah kaum muda lah. Seperti yang kita sedia maklumlah, Muhammadiyah itu terlebih ke depan dalam perkara yang bersikap sosial, kemasyarakatan. Nah, tetapi diambil juga apa yang dibuat oleh Muhammadiyah diambil oleh NU. Kenapa? Kerana itu bermanfaat untuk umat, untuk maju ke depan. Jadi itu bukan isu kaum muda kaum tua kalau kita tengok. Nah, itu isu kesepakatan bersama. Nah, untuk memajukan umat, untuk memajukan bangsa dan negara. Nah, yang menjadi persisihan pendapat itu beberapa perkara seperti yang disebut oleh Ustaz Zahiruddin tadi, iaitu tentang soal budaya amalan yang telah diamalkan oleh orang-orang adat setempat. Itu terkadang bentuk penentangan yang dibuat oleh kaum muda itu agak agresif, kita kata. Agak paling kasar. Tetapi ulama kaum tua ni masuk dengan kebudayaan setempat tu dengan secara halus. Nah, dengan secara halus. Contoh kita kata seperti budaya tahlil arwah. Nah, itu dulunya ada orang panggil kebudayaan seperti itu, tapi diubah perlahan-lahan. Nah, kalau dulunya makanan tu diletak di pokok-pokok besar, di busuk-busuk besar. Tapi apabila ditanya kepada tok guru, kepada ulama kaum tua, saya nak hajat apa-apa ni, nak buat macam mana? Tok guru pondok ataupun ulama kaum tua kata masak makanan, lepas tu nak letak di pokok kayu mana? Jangan. Panggil saudara-saudara, jiran-jiran, datang ke rumah, berzikir ke apa semua, dijamu makan. Niat sedekah. It'amut ta'am. Itu cara ulama kaum tua dalam mengurus orang panggil adat budaya setempat dengan begitu sekali toleransi dan begitu sekali halus. Dengan cara yang halus. Kemudian di sana juga ada orang panggil perbezaan di antara kefahaman, iaitu kefahaman tentang akidah lah. Kalau kita kata tentang perbezaan syirik, apakah orang panggil yang difahamkan oleh kaum muda tentang syirik dan syirik yang difahami oleh kaum tua. Syirik ini berarti kita mengiktikadkan ada suatu zat selain daripada Allah, ada satu benda selain daripada Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat. Jadi perspektif perbezaan pendapat beginilah yang menjadi orang panggil cara bertindak balas dengan agresif ataupun dengan secara lemah lembut dan sebagainya. Jadi selagi mana seorang tu mengiktikadkan Allah yang memberi manfaat dan mudarat dan sebagainya, tidak mengiktikadkan ada selain daripada Allah yang memberi manfaat mudaratnya, maka apa-apa sahaja yang dibuat tidak terus cepat dihukumkan ini syirik, tahyul, khurafat dan sebagainya. Adapun kaum muda melihat kepada perkara yang diiktikad mesti selari dengan apa yang diperbuat. Tidak ada pada zaman Nabi memperbuatkan itu, ini dan sebagainya. Maka perlu dihapuskan, tidak boleh. Jadi ini orang panggil beza cara mengurus dan cara memahami sesuatu perkara. Jadi bagi saya, mengatakan ulama kaum tua tidak memahami realiti, wakil setempat, itu juga tidak boleh diterima. Kerana ulama kaum tua lah yang memahami realiti setempat, wakil dan sebagainya. Kalau kita tengok sampai sekarang pun orang Melayu panggil sembahyang, semayang. Semayang, dia tak panggil solah. Jom solah, tak dengar gitu. Kenapa? Kerana ulama kaum tua kita dulu, contoh seperti Raden Masyahid lah, Sunan Kalijaga. Bila ditanya oleh orang, boleh tak kita nak panggil solah, inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ni, 5 waktu sehari semalam diwajib atas kita yang berwaktu 5 waktu ni, kita panggil dengan sembahyang. Tak nak panggil dengan solah, boleh ke tidak? Padahal sembahyang tu bukan bahasa Arab dan itu merujuk pada hiyang yang disembah oleh umat yang berada di Nusantara dulu. Tetapi oleh Sunan Kalijaga tidak diubah dengan secara, tak boleh, mesti kena panggil solah, mesti kena sama dalam Al-Quran. Al-Quran panggil as-solah, dalam hadis panggil as-solah, maka kita kena panggil as-solah. Tidak dibenarkan, panggillah sembahyang, tidak mengapa, yang penting syariat tetap ditegakkan. Rukun-rukun qauli, fi'li, qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun dilaksanakan. Itu satu contoh bagaimana cara ulama kaum tua dulu dalam masuk melebur di dalam kebudayaan, bahasa dan sebagainya di tanah Melayu kita. Jadi
Soal ilmu sains. Ini belum masuk lagi soalan tu dah. Masuk dah? Masuk dah ke soalan ilmu sains? Tak masuk lagi dah. Saudara Iqbal. Oi, stop kan. Stop ni. Saudara Iqbal. Dengar tak? Ya, delay. Tak masuk lagi dia soalan ilmu sains. Hello. Tak masuk lagi sains kan? Dia macam mulut sekat-sekat. Ustaz. Kita apa juga, saya rasa itu saja respon saya, insyaAllah. Mungkin ada lagi soalan. Ustaz Faiz, kalau saya boleh tanya sikit soalan. Boleh. Dia macam mulut sekat-sekat sikit. Khairuddin nak tanya. Jadi saya rasa saya Ustaz Zahiruddin terkeluar. Keluar habis saya seorang ni enggak? Oh, Ustaz Zahiruddin. Dia dah keluar ke? Semua keluar ni saya seorang ya. Saya respon lah sikit ya. Jadi tak betul lah orang kata kaum tua hanya jaga agama dan tidak ingin merdeka. Ini satu komen yang ada di dalam Facebook yang sahabat saya tunjuk. Jadi tak betul kaum tua hanya jaga agama dan tidak ingin merdeka. Hanya kaum muda yang berjaya gabung nasionalis dan Islam. Itu tak betul. Nah, kaum muda dan kaum tua juga ingin merdeka. Jadi tak betul tu yang di komen di dalam Facebook kata kaum tua hanya jaga agama dan tidak ingin merdeka. Lepas tu kenapa tidak ingin merdeka bersama dengan Indonesia? Itu soal lain. Soalnya kerana ulama kaum tua masih lagi melihat bahawasanya agama masih terjaga di dalam istana, di dalam istana. Jadi bila Malayan Union diperkenankan, itulah kemuncaknya penyatuan orang Melayu untuk melawan penjajahan. Jadi jangan kita kata kaum tua hanya jaga agama dan tidak ingin merdeka. Hanya kaum muda berjaya menggabungkan nasionalis dan Islam. Salah statement yang dikomen oleh satu saudara kita di Facebook tu. Kenapa? Kerana kaum tua dan kaum muda sama-sama ingin merdeka. Tapi kenapa kaum tua tidak merdeka bersama dengan Indonesia? Kerana ketika itu masih lagi kaum tua melihat istana mampu menjaga agama dan masih boleh aman. Kerana Islam mementingkan keamanan. Mementingkan al-amnu muqaddamu alal imani. Keimanan didahulukan daripada keimanan. Al-insan qabla tadayyun. Kemanusiaan didahulukan sebelum daripada agama. Jadi saya respon tadi. Dah masuk dah semua. Okey. Ustaz Zahiruddin tadi kata Okey. Jadi tadi ada tanya soalan ni. Ustaz nak tanya soalan satu. Ustaz Zahiruddin kata ada tanya soalan. Saja. Bagaimana dengan yang dinamakan Aswaja yang muncul satu entiti nama Aswaja itu dan keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama itu sendiri? Masuk Ustaz Zahiruddin Aswaja di Malaysia ke? Tak pasti sebab saya faham Aswaja di Malaysia pun CNP daripada Aswaja Indonesia juga. Jadi itu sendiri dengan Nahdlatul Ulama tu macam mana dia punya? Jadi begini, sebenarnya kaum muda pada zaman perkelahian kaum muda kaum tua, kalau kita tengok akidah-akidah yang digunakan tetap lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Contoh Syekh Muhammad Abduh, anak murid Syekh Jalaluddin Al-Afghani. Itu saya ada kitabnya tentang Kitabut Tauhid. Itu masih lagi sifat 20 kalau kita kata. Begitu juga Mufti Haji Wan Musa, yang anaknya terkena dengan isu perbahasan jilatan anjing. Itu masih lagi akidahnya sifat 20 dan masih bertarekah dengan tarekah Ahmadiyah. Itu tarekah Sidi Ahmad bin Idris. Jadi kaum muda dan kaum tua yang kita nak
kata nak jelmakan pada zaman sekarang ni agak berbeza banyak lah. Agak berbeza banyak. Jadi yang sekarang ni sudah pun memasukkan orang panggil contoh seperti berpegang dengan zahir ayat Al-Quran. Menolak pengajian ilmu tauhid sifat 20. Itu menjadi respon kepada kaum tua yang pada zaman sekarang ni mengklaimkan bahawasanya mereka aswaja. Seolah-olahnya kelompok kaum muda sekarang, bukan kaum muda yang dulu, itu sudah pun pergi kepada tahap orang panggil apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi maksudnya aswaja memang ada kaitan dengan Nahdlatul Ulama lah di Indonesia tu. Kalau aswaja di Malaysia ni memang tak ada kaitan. Aswaja di Malaysia ni dibuat oleh Ustaz Zamihan, ditubuh sebagai ROS Pertubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah Malaysia. Jadi aswaja ringkasannya. Itu satu pertubuhan yang didaftar di ROS. Jadi bukan berarti kalau kita tak masuk aswaja tu kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kami pun tidak aswaja Ustaz Zamihan, kita buat Nahdlatul Ulama Melaya ni menghidupkan balik yang Syekh Abdullah Fahim dulu. Jadi hubungan di antara NU dengan aswaja di Malaysia ni tidak ada apa-apa hubungan, tetapi kalau NU dengan Naam itu ada hubungan persaudaraan. Kerana apa? Kerana kita nak hidupkan Naam yang dibuat oleh Syekh Abdullah Fahim itu, Syekh Abdullah Fahim tidak buat dalam bentuk organisasi. Tidak ada lambang, tidak ada undang-undang, tidak ada perlembagaan, tidak ada orang panggil struktur keorganisasian. Maka NU mengizinkan kita untuk mengguna lambangnya, tapi diubah NU itu kepada Naam, kerana ambil sejarah dulu, Nahdlatul Ulama Melaya, ringkasannya Naam. Kemudian dipraktikkan orang panggil struktur keorganisasian yang bersesuaian lah dengan Malaysia ni. Jadi kalau Naam dengan NU itu ada hubungan persaudaraan. Kerana Syekh Abdullah Fahim pernah sebut la yahyal malayu wal malaya wa yastaqil Indonesia wal malaya tau'amani. Merdekalah tanah Melayu dan merdekalah liyahyal malayu wal malaya, hidup Melayu dan tanah Melaya, merdekalah tanah Melaya dan Indonesia, dua adik-beradik kembar. Jadi itu kata-kata Syekh Abdullah Fahim. Jadi oleh kerana kekaguman Syekh Abdullah Fahim terhadap Syekh Hashim Asy'ari sehingga mempernamakan jemaah ulama kaum tua yang menjawab isu-isu kaum muda itu dengan Nahdlatul Ulama Melaya, maka kami pun memohon keizinan daripada NU untuk menggunakan apa yang telah ada dalam NU, struktur keorganisasiannya dan sebagainya di dalam Nahdlatul Ulama Malaysia yang sekarang ni kita hidupkan. Jadi kalau Naam, ya ada hubungan persaudaraan dengan NU. Kalau aswaja yang dibuat oleh Ustaz Zamihan itu tidak ada hubungannya dengan NU. Mungkin dengan kiai-kiai NU itu ada. Contoh seumpama Kiai Idrus Ramli, kerana beliau tu dikenali sebagai singa aswaja lah kalau di Indonesia tu, harimau aswaja ke apa. Jadi mungkin dengan individu-individu NU ada. Ke penghujung kita ni, saya rasa soalan terakhir lah. Kalau kita lamakan lagi pun line pun dah mula tak elok ni. Ya. Jadi saya mula dengan Ustaz Zahiri Zabidi dulu. Apakah peranan kaum muda dalam nasionalisme menentang penjajah? Boleh Ustaz terangkan secara ringkas? Suara Ustaz Zahiruddin. Mute. Okey, baik. Sebenarnya semangat untuk bebas daripada penjajah menjadi asas gerakan Pan-Islamism Syekh Jamal Afghani dan Muhammad Abdul dan Rashid Ridha. Dan perkara itu juga berjangkit dan ada pengaruh lah daripada gerakan Young Turk, iaitu di Turki itu juga pada peringkat awal Buya Hamka antara yang memuji Kamal Atatürk sebenarnya ya. Sebab dari sudut politik memang bicaranya sudah lain. Saya perasan Ustaz Faiz banyak mengajak kita untuk berwacana isu nasionalisme. Jadi banyaklah benda yang boleh disetujui di situ sebenarnya. Jadi Buya Hamka dalam tulisan dia bahkan ada yang memuji Kamal Atatürk pada peringkat awal. Dan saya yakin kemudiannya beliau mengubah pandangan setelah apa yang berlaku di Turki
apa yang dibuat oleh Kemal Atatürk terhadap Sultan Abdul Hamid II dan seumpamanya. Tapi nak katanya perasaan untuk masing-masing ikhlas nak membebaskan umat daripada penjajahan Barat yang akrab dengan agenda-agenda kristianisasi, agenda-agenda missionary dan seumpamanya itu sentiasa ada. Dan kemudiannya gerakan itu daripada di arak ataupun dibangkitkan melalui semangat nasionalisme itu, dan akhirnya sebenarnya kita melihat bergabunglah dalam bab nak merdeka ni. Akhirnya kaum muda dan kaum tua ni bergabung sebenarnya. Akhirnya mereka duduk dalam PAS, akhirnya mereka duduk dalam masyumi, kalau dalam konteks itu ya. Tapi kemudian bila dah merdeka tu, kaum muda yang dengan semangat Islah dan tajdid dalam isu-isu yang sebagaimana yang P.U. Faiz sudah nyatakan tadi, melihat ulama kaum tua masih berlembut dan berhalus dalam isu-isu yang kritikal. Maka mereka itu nak lebih agresif, perlu segera sebab ni isu yang boleh rosak akidah. Jadi pertentangan berlaku semula selepas daripada kemerdekaan dan berlanjutanlah sampai hari ini sehingga masuk anasir-anasir lain sebagaimana anasir-anasir yang melampau daripada pelbagai aliran itu, mutasyadid daripada pelbagai aliran, bercampur aduk dalam negara kita, baliknya mereka daripada luar negara dan seumpamanya. Tapi akhirnya saya melihat kalau ada benda yang kita boleh setuju secara ilmiah dan ada benda yang kita boleh tak setuju secara ilmiah, namun di sana tetaplah pembaharuan sebab sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud Rasulullah menyebutkan pada setiap zaman itu akan ada mujaddid. Itu menjadi hadis asas kepada para aliran Islah dan tajdid ini, sebagai hadis yang dikatakan hadis yang asas bahawa setiap zaman perlukan ada pembaharuan, check and balance untuk memantapkan, untuk memperkemaskan, untuk menyedarkan golongan yang establish daripada terlebih dan seumpamanya itu sentiasa perlu ada lah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa P.U. Faiz daripada awal sampai habis memang banyak cerita lah pasal penentangan Abdullah Fahim lah. Jadi saya rasa mungkin Ustaz boleh tambah lagi secara ringkas lah bagaimana nasionalisme kaum tua dalam melawan penjajah. Baik. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tu saya nak respon sikit, ada komen tanya macam mana pendapat tentang orang kiai yang masuk komunis. Sebenarnya bukan masuk komunis. Ketika mana Soekarno, itu di Indonesia, ketika mana Soekarno nak menyatukan di antara nasionalis, Islamis dan komunis, dibuat Nasakom. Nasakom itu nasionalis, komunis dan Islamis. Maka Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU, sahabat kepada Hadratul Syekh Kiai Haji Asy'ari, menerima dan masuk ke dalam Nasakom, bukan komunis. Maka ketika masuk Nasakom tu memang mendapat tentangan daripada kiai-kiai, ulama-ulama ketika itu kerana keberanian ijtihad beliau. Namun setelah itu komunis mampu dihancurkan oleh kerana Kiai Wahab Hasbullah masuk ke dalam gagasan Nasakom yang dibuat oleh Bung Karno. Itu saja respon saya terhadap komen dalam Facebook yang dituju oleh sahabat saya. Baik. Tentang nasionalisme, memang sebagaimana yang saya sebut di awal-awal tadi, ulama-ulama kita kaum tua memang terlalu sayang kepada tanah air. Kenapa? Kerana cuba lihat, di dalam bentuk penjajahan pun tidak orang panggil melawan kepada British dengan secara, sebab sebelum tu memanglah Tok Jangguk, Mak Kilau berperang. Menentang penjajah dengan peperangan. Namun ulama-ulama kita berfikir kembali, kalau berperang tidak habis-habis dengan kita tidak mampu untuk memerangi, menghalau dengan berdarah-darah, maka apa jadi dengan bangsa yang tidak dibangunkan intelektualnya, pengajiannya, pelajarannya? Seperti Afghanistan lah, perang tak habis-habis. Sekarang ni barulah yang dah muda-muda zaman hardcore dulu tu, dah tua-tua dah, sekarang baru dok fikir, kita dah tua nak mati dah, nak tinggal negara ni kepada bangsa kita yang sekolahnya selalu dibom. Macam barulah nak cari keamanan, kedamaian macam mana. Jadi memang ulama kaum tua kita sangat nasionalisme. Kenapa? Contoh saya sebut tadilah, pondok-pondok itu tidak dikenali namanya terkadang. Macam saya mengaji di Pondok Pasir Tumbuh,
Tak kenal, orang tak kenal Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Kalau kata, awak mengaji di mana? Saya belajar di Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Apa tu? Madrasah apa? Orang tak kenal. Kalau sebut Pondok Pasir Tumbuh, kenal. Pondok Lubuk Tapah, kenal. Pondok Gelamas, kenal. Sama enggak? Pondok Tebu Ireng, kenal. Pondok Lirboyo, kenal. Pondok Tambak Beras, kenal. Itu artinya ulama-ulama kita dahulu terlalu dekat dengan tempat yang dihamburkan jasanya. Kemudian lagi, kalau kita tengok Kiai Wahab Hasbullah tu mengarang di NU, mengarang orang panggil lagu Yalal Watan. Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan, hubbul watan minal iman. Inhadu wala takun minal hirman, inhadu Yalal Watan. Itu menunjukkan nasionalismenya. Begitu juga Syekh Abdullah Fahim, dan ulama-ulama kaum tua, kalau di ketika itu kepala batas ni sebagai satu lubuk ilmu. Sehingga pondok-pondok tu tidak boleh dikenal dengan nama tempatnya. Karena kalau kepala batas ada berapa banyak pondok? Banyak. Maka terkenal dengan namanya. Maka banyak pondok-pondok di kepala batas tu diletakkan Al-Wataniyah. Al-Wataniyah. Apa? Kebangsaan, nasionalisme. Dan begitu saya petik nasyid tadi, An-Nasyidul Watani, disebut oleh Syekh Abdullah Fahim, yatibun nasyidu bi zikril watan. Indahnya lagu memperingati tanah air, negara, liyahyal malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Dan itu lagunya dikarang untuk menyemarakkan semangat kemerdekaan nasionalisme. Dan beliau juga ada mengarang satu khutbah yang dipanggil khutbah al-iqaz, khutbah penyedar, pembangkit, penggerak. Antara kata-kata beliau di dalam kitab ni, kata-kata Syekh Abdullah Fahim, dia kata apa? Fa'alaikumus sa'yu fit tauhidil kalimah wal ittifaq. Maka hendaklah kamu berusaha untuk menyatukan perkataan dan bersatu padu, bersepakat setia. Wal hadru minal iftiraqi wasyiqaq, dan jauh, takut olehmu, menjauhi olehmu daripada berpecah belah dan berbantah-bantah. Fa innahul fashalul wadda'ul udal. Karena itu menjadikan kamu penyakit, kecewa, iaitu penyakit dan payah untuk diubat. Wa inna huquqa watanikum la tuhsar. Sesungguhnya hak-hak negara kamu, tanah air kamu tidak boleh disangka, tidak boleh dibilang. Banyak. Wal qiyam bi tamhidi sya'niha fardun la yunkar. Dan membaiki keadaan tanah air kamu itu ialah fardu, kewajiban dan tidak boleh dinafi dan diingkar. La fa innahal ummu syafiqatu saqilul ahmad. Karena tanah air itu ialah ibu yang dikasihi, yang sangat berat pikulan dan bebanannya, ibu pertiwi. Ini satu contoh, kita kata Syekh Abdullah Fahim itu menyemarakkan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, semangat memajukan negara dan bangsa. Walaqad taqaddamatil ajanibu fi qa'ri darikum marahila wa taqahqartum fiha ila alwara'i awaila fama hadzal jumud wa ma hadzal miksal. Kata Syekh Abdullah Fahim lagi, sesungguhnya telah mara dan maju oleh bangsa-bangsa asing di negeri kamu beberapa jauh ke depan, dan kamu di dalam negara kamu sendiri mundur ke belakang semata-mata berharap pada orang saja. Maka alangkah bekunya semangat kamu dan lemahnya perasaan kamu, dan apalah penyegan dan kemalasan ini. Ini Syekh Abdullah Fahim punya beberapa perkataan yang dipetik dalam kitabnya, iaitu khutbah al-iqaz. Jadi ini beberapa orang panggil dalil atau tanda bahawasanya ulama kaum tua dulu, ulama pondok-pondok tradisionalis kita dahulu memang memperjuangkan kebangsaan, memperjuangkan kemerdekaan, sehingga lebih dikenal lagi perkataan daripada dikatakan perkataan Ibnu Khaldun kalau tak silap. Jadi di orang panggil di senantiasalah tutup buku kaum tua itu disebut mana dalam pengajian-pengajian, ad-da'watud diniyah bidunil asabiyah la tatimmu, atau ad-da'watud diniyah la tatimmu illa bil asabiyah wal wataniyah. Memperjuangkan agama tidak akan berjaya selama-lamanya melainkan dengan didasari semangat kebangsaan dan ketanah airan. Jadi ulama kaum tua kita dulu memang tidak mempertentangkan di antara nasionalis dan agama. Karena perbezaan nasionalis di Timur Tengah itu berbeza dengan nasionalis di Nusantara. Nasionalis di Timur Tengah itu memang dibangkit, disemarakkan oleh Michel Aflaq, menantu kepada Golda Meir, Perdana Menteri pertama Israel. Nah, untuk tujuannya Arab-Arab yang duduk di bawah khilafah Utsmaniyah ni berpaling tadah dan merdeka daripada Utsmaniyah. Adapun nasionalis di Nusantara ni itu daripada jiwa-jiwa qalbul mukmin, jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah,
jiwa-jiwa ulama, nah, baik kaum tua dan kaum muda. Nah, cuma berbeza itu adalah selisih pendapat itu ada. Tapi soal ni memang daripada kenapa? Karena kita tidak duduk di bawah penjajahan British, tidak duduk di bawah penjajahan Utsmaniyah. Kita tidak duduk di bawah khilafah Utsmaniyah. Kita punya sultan-sultan, raja-raja yang sendiri memerintah negeri-negeri, negara-negara masing-masing. Yang menjajah kita ialah British, Belanda, Jepun dan sebagainya. Maka semangat untuk merdeka, semangat memperjuangkan kemerdekaan itu ialah hasil daripada seruan, syarahan, suntikan daripada alim ulama kita dahulu. Itu. Itu mungkin sudah cukup atau mau ditambah lagi? Oh, saya rasa sudah cukup Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya rasa dari segi soal jawab mungkin dah berakhir lah kot. Ya. Jadi apa yang saya dapat, kedua-dua kelompok, kaum muda, kaum tua ni mereka ada jasa kepada agama ini. Dan kita, benda ni tak ada beza lah dengan politik kiri dan kanan. Kita UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, semua tu tujuannya satu, untuk kemerdekaan ataupun kaum muda, kaum tua, semuanya kerana Allah SWT. Jadi yang membezakan adalah jalan bagaimana mereka nak menuju ke arah itu. Jadi saya rasa dengan perbincangan ini, kita haraplah sekarang ni kaum muda saya rasa dah tak ada lah yang seperti dulu. Sekarang ni dah lebih kepada Salafiyah, dah lebih kepada Wahabiyah. Jadi saya harap kita dapat mewujudkan satu suasana wacana yang lebih harmoni seperti di Indonesia. Kita lihat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah boleh bekerjasama. Apa salahnya kalau kita Salafi, Asy'ariyah bekerjasama dengan kasih sayang, kerana itulah jiwa sebenar orang Melayu. Kerana orang Melayu bukan orang yang kasar, orang Melayu orang yang santai. Kita tak perlu ambil pemikiran-pemikiran yang ganas, yang provokasi. Kita tak perlu melunturkan sifat Nusantara kita itu. Jadi sebelum kita tutup ni, saya rasa kita kena baca soalan dululah. Sesiapa nak tanya soalan boleh tuliskan di komen. Jadi saya akan cuba cari mana yang menarik tanya. Okey, kita ada daripada Sejam pula Iwan. Okey. Baca soalan sejam pula lah. Soalan yang kita jawab ringkas lah. Kita ada daripada Muhammad Farid Akram. Ni salah ni. Ni promo buku. Dia ada soalan tadi. Iklan tak berbayar ni. Iklan tak bayar ni. Okey, ni soalan dia. Okey, dia kata sejauh mana Naam akan jadikan Hadikatul Azhar karya Syekh Ahmad itu sebagai panduan dalam menggerakkan pelbagai perkara untuk membangunkan umat. Piu Faiz lah saya rasa sesuai untuk soalan ni. Hadikatul Azhar karangan Syekh Ahmad, insya-Allah ya memang itu sudah menjadi satu kitab muktabar di kalangan ulama-ulama kaum tua kita, kerana itu karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Azim bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, guru kepada Syekh Abdullah Fahim dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi memang itu akan menjadi kitab pegangan di dalam Nahdliyin, di dalam Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam. Dan sejauh mananya itu kita tengoklah bagaimana perjalanan Naam ni masih lagi baru. Jadi sebab tu Ustaz Zahiruddin pun kena buat Muhammadiyah juga. Ustaz Zahiruddin memang Muhammadiyah dulu wujud. Muhammadiyah dulu ada di Pulau Pinang juga. Memang betul, memang ada. Ustaz Ibrahim Akibi Hasan Bandung itu pernah menggerakkan Muhammadiyah di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang dulu, kalau tak silap saya, memang ada. Cawangan sekarang ada di Kampung Baru sebenarnya. Tapi yang tu Muhammadiyah Indonesia lah. Cawangan sini lah. Ya. Yang Malaysia punya tak ada. Kalau ada, sebab macam di Indonesia kan dia organisasi besar. Sebab dia orang punya sejarah tu organisasi dulu wujud, baru parti politik. Kita kan parti politik dulu yang wujud, NGO ni kemudian. Betul. Tak ada NGO yang besar kita. Jadi mudah-mudahannya kalau Naam ni besar dan mampu menguruskan orang panggil ulama-ulama kaum tua, tradisionalis kita dengan cara yang lebih ke depan, sebagaimana NU ke depan dikenali dengan begitu sekali tawassut, tasamuh, toleransi, itu akan membawakan orang panggil satu rahmat lah kepada suasana agama dan bangsa kita dalam proses mengurus
perselisihan perkhilafan di antara kita umat Islam. Ya. Kita ada satu soalan saya rasa untuk Ustaz Zahidin Zabidi lah. Ya. Adakah kaum muda akidahnya Asy'ariyah dari segi fahaman salaf dan khalaf? Minta pencerahan. Ustaz Zahidin boleh terang dari segi akidah kaum muda. Saya tak faham soalan. Ustaz Faiz faham ke soalan dia tu? Macam mana? Adakah kaum muda akidahnya Asy'ariyah dari segi fahaman Soalan dia saya tak faham tu. dan khalaf? Minta. Kalau Yang saya faham dia nak kata kaum muda dulu, ya. Sebab kalau kita tengok Syekh Muhammad Abduh, Jalaluddin Afghani dan tokoh-tokoh kaum muda yang seperti Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu masih lagi orang panggil menggunakan metod sifat 20 masa tu. Bahkan mazhab Syafi'i pun ya. Kiai Ahmad Dahlan tu ada orang panggil ni karangan fiqh mazhab Syafi'i. Jadi soalan dia tu nak tanya yang mana? Zaman dulu ke zaman sekarang? Agak susah agak nak jawab tu Ustaz Zahidin. Itulah. Betul. Cuma yang nampaknya pada peringkat awal dulu yang difokuskan oleh kaum muda adalah maksudnya taklid yang melampau terhadap satu aliran sehingga melahirkan benda tak patut. Macam-macam mana pun taklid buta, yakni tanpa ilmu, akhirnya akan melahirkan gulu dalam satu-satu tindakan dan seumpamanya. Maka golongan yang dinamakan kaum muda macam Ayah Hamka dan seumpamanya, mereka melihat perkara itu perlu dilenturkan, perlu ditegur, yakni perlu dilembutkan. Kalau tidak, dia akan jadi satu tahap iaitu melampaulah, mengagungkan, sampaikan sebagaimana setengah tarikat sufi yang melampau sehingga mengagungkan syekh, tidak ada salah rasul dan seumpamanya itu. Jadi wacananya begitu. Kacamatanya adalah itu. Dan mereka tidaklah bawa satu fahaman baru sehingga meninggalkan langsung secara total apa yang sedia ada. Jadi yang nampak begitulah. Cuma dalam keadaan zaman moden kita ini, dalam arus pertendangan semasa, anda melihat untuk keselarasan pentadbiran itu satu standard lah. Tapi dalam wacana ilmiah, peribadi dan akhirnya berpegang kepada sikap ilmiah ataupun pilihan ilmu mereka. Apatah lagi kita dalam zaman langit terbuka dan seumpamanya yang begitu menghidangkan pelbagai pelbagai pilihan pegang dengan satu sikap dalam Sini sekarang. Sekarang. Dia tiga. Delay. Dia boleh cover. Okey je ke tak? Start je ni. Start lah. Start. Jadi tak gerak. Start lah. Ustaz, Gerak. anak-anak rasa start. Start. Dia tak dengar. Tak pasti ke ni. Start dah. Anak rasa start ni. Berhenti dah. Kerana muka Ustaz ni. Tapi gerak nampak tu. Nampak gerak. Senyum anak. Gerak. Tapi suara tak dengar tu. Start suara tu. So. Sound lah. Ya. Ustaz,
Ana rasa dah start ni. Jadi Start ke? apa anda faham jawapan Ustaz Zahizin Zabidi ni, kaum saya rasa start ni. Dah tak tahu ya. Dia Ana Ustaz rasa Zahir. dah start ni. Jadi apa anda faham jawapan Ustaz Zahizin Zabidi? Start dah. Ha. Tapi gerak dia. Dia senyap. Gerak mulut. Ya ke faham? Oh, ya dah start. Yalah, start tu. Ia terkeluar tu. Tak rasa tak apalah, saya rasa kita kena stopkan benda ni kot nanti internet makin teruk kan. Tu masuk balik nampak? Apa? Oh masuk balik. Oh sekejap. Ustaz Zahirudin. Dia bergerak tapi tak dengar suara dah. Ana rasa dia dah lambat respon kot. Ya. Tak apa, saudara Iqbal ni. Teruskan dulu. Ustaz Zahirudin. Boleh bercakap tak? Ya. Boleh. Tu ada suara dia. Ada. Ustaz teruskan Ustaz. Okey. Saya rasa kita kena stop lah sebab internet dah tak berapa baik. Ya ambil dah soalan. Lah ambil boleh. Next soalan Saudara Iqbal. Okey, kita next soalan Oh ya, ada new comment ni. Ana rasa macam dah tak ada soalan dah ni kot. Ni adalah satu soalan ni. Ya. So, ada ke Astiazah Pondok yang menolak NU Malaysia? Kalau ada, kenapa? Secara jujurnya memang ada. Kerana apa? Kerana masih belum memahami Naam dengan NU. Mereka melihat NU yang di Indonesia dianggap bahawasanya kita nak membawa budaya Indonesia ataupun kultural Indonesia masuk ke dalam Malaysia. Itu tak benar lah. Kerana itu mungkin salah faham lah tu. Salah faham daripada kurangnya tabayun, kurang bertabayun, membuat orang panggil spekulasi ataupun keputusan dengan main hantam gitu saja. Sebenarnya tidak begitulah. Memang kita akan menggerak dengan secara sesuai dengan Malaysia lah. Naam ni akan bergerak dengan sesuai dengan cara Malaysia. Jadi kepada beberapa tuan guru atau ustaz-ustaz pondok yang menolak Naam, kena panggil Naam kerana NU tu memang Indonesia, kita tak nak bagi bertukar. Itu mungkin kurang bertabayun, belum mendapat maklumat yang begitu jelas, yang benar. Mungkin dilihat saja keakraban Naam dengan NU, maka dihukum Naam nak membawa Indonesia datang ke Malaysia. Itu tidak benar. Jadi tidak benar.
Okey. Jadi saya rasa cukup setakat ini sajalah. Saya rasa kita pun dah banyak benda yang sudah dibincang. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada PU Faiz dan Ustaz Zainuddin Zabidia yang telah hilang ni sebab berjaya memberikan penerangan-penerangan pasal persisian antara kedua kelompok kaum muda dan kaum tua ni. Jadi saya harap kita ada wacana yang lebih mesra lah macam ni. So, saya rasa wacana ni buktikan bahawa kelompok yang berbeza pemikiran ni boleh berbincang dengan mesra sebenarnya. Tapi kita pilih jalan untuk provokasi. Itu sebab kita asyik bergaduh. Ya, sebab isu yang dibincangkan pun isu khilafiah. Yang mana dia masih khilaf. Orang tu kalau nak terima pun tak apa, dia nak tolak pun tak apa. Jadi saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada PU Faiz dan Ustaz Zainuddin. Saya berharap PU Faiz berjayalah menggerakkan Nahdlatul Ulama di Malaysia ni, kerana saya rasa Nahdlatul Ulama ni satu model Islam tradisionalis yang sederhana lah. Dan saya berharap Ustaz Zainuddin Zabidi mungkin pula boleh jadi penggerak pada Muhammadiyah. Kita wujudkan dua gerakan sederhana, biar orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang kasar ni dipandang macam nyamuk saja seperti yang saya lihat di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi saya endkan broadcast ini.